bikin motor ni bukannya orang cakap macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu tu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia berbeza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try buat. Sebab kita tak ada jiwa. Dia punya apa? Dia punya intro tu memang mengerikan sikit lah kan. Jadi kita layan dulu intro tu. Hello. Itu dia punya trademark. Okey, untuk trade kali ni saya Kalau aku tak ada trademark, terus balon je. Berkenaan penerangan sprocket ratio motosikal anda. Okey, kalau kita tengok dekat Facebook lah biasa kan, kalau kita buka Facebook, kita buka grup-grup motor, page-page motor, memang selalunya orang akan tanya macam ni. Bang, kalau nak top speed sprocket pakai berapa? Bab ni best. Ini soalan ni memang selalu kita dapat. Dekat grup-grup pun memang banyak kan. Kita nak menjawab soalan tu. Pada aku memang susah soalan tu kita nak jawab. Sebab kita tak tahu orang tu punya berat badan. Kita tak tahu motor dia tu pakai sport rim apa. Mana tahu dia pakai MBX 18, dah lain, bukan 17 kan. Lepas tu mana tahu dia pakai arm, tayar dah besar, kita pun tak tahu berat dia berapa. Jadinya soalan-soalan macam itu kita memang susah nak jawab. Jadinya kita dengar apa pendapat dia. Selalu tengok, selalu tak terbaca, selalu tak nampak soalan-soalan yang macam ni. Biasa kalau orang tu payung lah gambar motor dia, payung gambar meter lah kan, video tengok top speed ke, memang dia orang akan tanya, bang, top speed macam tu sprocket saiz berapa bang? Bang, nak dapat top speed macam ni saiz berapa bang? Bang, nak bagi enjin tak mengerang time top speed sprocket saiz berapa bang? Okey. Jadi kalau korang sedar, kadang-kadang ada juga orang yang tak boleh nak jawab soalan ni sebenarnya. Dia macam mana nak cakap, dia bukan ada juga orang tak boleh nak jawab soalan ni. Benda ni bukan macam maksud dia cakap kat sini, maksudnya ada orang boleh jawab. Tapi bila ada orang yang jawab soalan untuk soalan jawapan untuk soalan tu, itu pada aku macam benda tu susah. Benda tu orang yang bawa motor tu sendiri kena feel. Benarnya soalan ni sebenarnya sangat subjektif. Sebab kita menunggang motor yang bersesiran bawah daripada 300cc, berat badan sangat memainkan peranan. Okey, jadinya ada orang akan cakap kena cuba jaya. Maknanya kena cuba sendiri. Okey, sebagai contoh, sprocket yang sekarang saiz standard dia saiz berapa, so kita kena cuba-cuba sampailah kita jumpa top speed yang kita nak, sesuai dengan gaya kita menunggang motor lah. Okey. Jadinya itulah jawapan dia. Memang itulah jawapan dia. Memang kita tak boleh tanya orang. Kita kena try and error sendiri lah benda. Jadi hari ni saya nak cerita berkenaan dengan sprocket ratio ni. Sebab saya buka dekat Facebook juga, saya tengok banyak pengguna-pengguna motosikal, mat-mat motor kat luar sana, diorang ni sukakan top speed, diorang ni nakkan juga gaya riding dalam bandar. Jadi kadang-kadang diorang ni set sprocket tak betul ikut kehendak diorang. Kadang-kadang tu diorang set sprocket atas saranan kawan-kawan. Sebab apa? Member pakai sprocket 1536. So iklan apa kita payung iklan ni. dia pun kena pakai 1536 lah. Sebab
Korang dah dengar kan dia cakap tadi kan. Okay, sekarang kita dengar apa cerita yang dia nak cerita. Ada benda ni. Pertama sekali saya bagi contoh ni, saya sebut Kawasaki Double R lah. Sebab apa? Wah, menarik. Dia bagi contoh double R. Jadinya aku memang pakai double R. Aku memang banyak buat double R. Jadi kita dengar. Mudah nak cerita, sprocket standard dia pun saya tahu. Sebab kalau kita nak cerita macam Yamaha 125Z ke apa ke, memang pernah bawa lah motor ni. Tapi dapat bawa pun motor Yamaha 125Z ni, memang dapat tu sprocket dia dah tancap awal. Dapat je lah, motor pun motor member. Bila kita test pun memang kita dah tahu lah sprocket dia dah usik. Kita tanya owner pun, dulu sprocket standard berapa? Dia pun kata, aku pun tak tahu lah, aku pun beli second kat orang. Tak tahu. So Kawasaki Double R tu tak ada masalah, sebab saya pun ada Double R. So saya tahu standard dia berapa, buku manual pun ada. Okay, Kawasaki Double R ni standard dia 1439. Itulah sprocket standard double R 1439. Memang itulah dia. Jadinya janganlah bergaduh bab sprocket standard ni, sebab tak jadi apa pun. Kita sambung lagi dengar. 1439. So adalah yang sebelum-sebelum ni saya tengok dekat dalam Facebook, adalah yang sampai bertekak lah dekat ruang komen. 1539 lah, 16 lah, bertekak pasal sprocket pun. Bila fikir balik, apa benda lah dia orang kan. Okay, so standard dia 1439. Tak payah cong, memang itu angka dia. Tak payah Okay, cong. so 1439 ni ratio-nya adalah 2.79. 2.79. Macam mana dapat angka tu bang? Okey, mudah je. Angka sprocket belakang saiz 39 tu bahagi dengan 14 saiz sprocket depan, akan dapat ratio-nya adalah 2.79. Okey. So itu adalah angka ratio yang kita nak. Daripada ratio ni sebenarnya kita boleh target kita nak top speed ataupun nak pick up. So standard yang disetkan oleh kilang Kawasaki 1439. So ada orang ni dia nak top speed. Okey bang, saya nak top speed lah, tapi nak naik sikit je. Kalau sebelum ni meter saya boleh cecah 190. Kalau boleh nak naik sikit lah, bagi 195 ke. Okey, mudah lah jawapan dia. 1439 Mudah. tu Jadi kita dengar. kita kecilkan dia punya ratio-nya daripada 2.79 kepada bawah pada tu. Dapat 2.72 ke, 2.69 ke. Nampak tak? Standard. Okey, dia cakap dekat sini ratio standard double R 2.79 kan. Okey, dia cakap kecilkan ratio tu, betul, kecilkan ratio. Tapi 2.79 pergi 2.72 tu okey lagi. Tapi pada akulah, kalau 2.6 tu macam terlalu banyak. Jadinya tak semua kekuatan enjin mampu bawa ratio yang kecil macam tu. Lagi-lagi motor standard. Dia tak boleh nak turun terlalu banyak sebenarnya. Okay, jadi kita dengar. Kita sambung apa lagi pendapat ni. Tadi 2.79. So kita kecilkan. So macam mana nak kecilkan ni? Mudah je. Dia ada dua cara lah sebenarnya nak mengecilkan ratio ni. Pertamanya dengan cara membesarkan sprocket depan. Ataupun cara kedua adalah dengan cara mengecilkan sprocket belakang. So bergantung pada bajet korang. Benda ni pun bayang. Iklan lagi, iklan. Payung. Sebenarnya kalau kita tahu benda ni, nak tukar sprocket pun kita boleh jimat sebenarnya. Nak dapatkan top speed hanya dengan setting sprocket pun boleh jimatkan. Ini agak pelik sikit ni. Nak setting sprocket boleh jimat. Okey, jadinya kita dengar. Boleh kita kurangkan kos dengan cara apa? Tukar sprocket mana yang murah. Okey, kita dah tahu sprocket depan tu kecil, sprocket belakang tu besar. So mesti harga sprocket depan tu murah sikit pada sprocket belakang tu. So sebenarnya tak perlu pun kita nak tukar sprocket belakang halus-halus. Kita tukar sprocket depan tu bagi up 1 gigi 2 gigi pun top speed dah naik. Sebab apa? Ratio dah mengecil. Jadinya kat sini aku tak berapa sependapat dengan dia.
Sebab dia cakap bila kita nakkan top speed, kita boleh tukar sprocket depan je. Okay, dia sebenarnya macam gini. Bila kita turun sprocket belakang satu mata, ratio kita turun sikit je. Bila kita naikkan sprocket depan satu mata, ratio kita lagi turun banyak daripada kita turun sprocket belakang satu mata. Okay, jadinya kat sini tak ada istilah macam kita nak setting sprocket, kita nak jimat duit. Tak ada. Korang nak setting sprocket, tak payah nak jimat duit. Memerlukan pengorbanan untuk mendapat apa yang kita nak. Jadinya kita dengar, kita sambung. Apa lagi dia cakap? So formulanya dekat sini, semakin besar sprocket depan, semakin tinggi top speed motor. Itu formula satu. Formula kedua adalah semakin kecil sprocket. Okey. Dia kata formula satu dia, semakin besar sprocket depan, semakin tinggi top speed motor kita. Okey, sebenarnya dia bukan macam itu. Aku bukan nak cakap dia salah, tak. Tapi sebenarnya semakin besar sprocket depan, semakin turun ratio kita. Kalau nak cakap semakin naik top speed tu, tak semestinya naik top speed. Sebab kemampuan enjin kita tak sama dengan motor-motor orang. Okay. Jadinya kita dengar yang kedua. Belakang, semakin tinggi top speed motor. Okey, so kalau jadinya sama je lah. anda yang nakkan motor pickup, contohnya main motor cross kan, ataupun cup cross ke, motor EF5 convert jadi cross kan, cup cross. So terbalikkan formula tadi. Itu saja. Sangat simple. So itu je sebenarnya konsepnya. Besarkan sprocket depan ataupun kecilkan sprocket belakang. Tak semestinya kita nak asal nak tukar sprocket, adjust belakang. Sprocket depan kita tak pernah buka langsung, tak pernah tahu pun saiz berapa. Rugi lah. Kalau boleh kita kena tahu. Jadinya apa yang dia cakap tu betul. Kita nak adjust sprocket, nak dapatkan top speed, nak dapatkan ratio yang tepat untuk enjin motor kita, kita tak boleh nak bergantung pada sprocket belakang ni. Sebab tu kita kena tahu kira ratio ni. Kira ratio ni seronok tau kalau korang faham lah kan. Dia seronok. Bila korang tahu kira ratio, korang boleh cari sprocket tu daripada A sampai Z. Senang cerita kalau macam korang nak main top speed kan, dia memang kena cari sprocket. Kalau main pickup ni tak payah, kita balon dia sprocket besar-besar kan. Okay, jadi kita sambung. Berapa saiz sprocket depan, so kita boleh adjust. Sebab apa? Sampai satu tahap bila motor kita dah terlampau kuat enjin dia, kita dah modify kau-kau, memang kita akan dah tak ada pilihan dah. Contoh sprocket double R ni dah kecil sangat ni, dah tak boleh nak kecil lagi dah, nak kena custom pula kena banyak duit keluar. So waktu tu kita kena adjust sprocket depan, bagi lagi besar. So itu rahsia dia. Okey, tu dia cerita pasal modified kau-kau kan. Maksudnya macam motor, contoh macam motor sprint lah kan. Maksudnya motor tu pickup dah terlalu kuat. Okey, bila pickup dah terlalu kuat, diorang dah pakai sprocket kecil-kecil pun, tapi motor diorang masih padu kan pickup kan. Okey, jadinya dekat sini aku tweet sikit pasal gearbox lah. Sebab tu bila kita tengok gearbox racing 1.2 dia biasanya dia kecil tau. Bila dia punya ratio kecil, jadinya dia 1, 2, 3 tu bermakna dia racing ni bukan membuatkan motor kita lagi pickup, membuatkan motor kita pickup tu lagi low. Sebab dia kecilkan mata gearbox. Sebab tu kadang-kadang ada orang tak faham, bila korang beli gearbox one set tu, motor jadi makin tak laju. Sebab apa? Sebab gear 1, gear 2, gear 3 dia tu tak kuat. Sebenarnya gear racing ni korang kena faham tau, kena tahu kira ratio. Jadinya kalau korang tahu kira ratio, korang boleh beli gearbox tu 2 set. Okay, contoh korang nak pakai 4, 5, 6 je, tapi 1, 2, 3 ni korang tak boleh pakai sebab dia punya ratio terlalu rendah. Motor korang gear 1, gear 2, gear 3 tu tak boleh bawa. Jadinya macam mana cara kita nak selesaikan masalah yang dia cakap tadi tu? Korang pakai gearbox racing. Maksudnya gear 1, gear 2, gear 3 korang tu, dia punya pickup akan turun sikit. Poin keduanya, kalau korang tengoklah motor-motor kat luar sana tu, motor dia ni laju lain macam time atas highway, tapi tengok sprocket belakang
tak ada lah kecil pun, besar. Nak kata motor dia pakai CDI racing, tak juga, motor dia pakai CDI biasa je. Tapi macam mana RPM aku dah 8, dah nak cut off. Okey, ni cerita LC lah, LC 135. RPM 8 dah nak cut off. Motor dia RPM 8 depan pada aku. Siap boleh potong lagi. So muskil kan, muskil. Kena check lah dia punya sprocket. Mungkin sprocket belakang dia tak usik, dia usik sprocket depan saja. So itulah. Jadinya apa yang dia cakap tu betul lah. Kalau kita tengok motor orang kan, kau orang macam aku cerita dalam sebelum ni pasal sprocket tu kan, motor aku pakai 35 kan, member aku tengok 37 ke 35 aku lupa. Member aku tengok, dia cakap motor kau perah pergi je. Sprocket dia besar tapi sprocket aku kecil 35. Tapi dia tak tahu pula sprocket depan aku tu 14. Jadinya konsep dia sama lah macam yang brother Zayas cakap ni kan. Cuma beza dia dekat sini sprocket depan dia naikkan. Ada orang kata ada rahsia-rahsia di sebalik motor tu lah, yang kadang-kadang orang cerita ke bahagian enjin, orang tak cerita bahagian sprocket. Kadang-kadang kita ni fokus kita nak tengok block, nak tengok head je, kita lupa nak tengok sprocket. Padahal sebenarnya sprocket tu pun ada rahsia-rahsia tersembunyi. Ya, almaklum lah, bila dah main top speed, kita bukan nak pandang sangat pun main pick up kan. Asal top speed boleh out meter, kita puas hati. Okey, so macam tu lah formula dia. Sangat mudah lah. Okey, lagi satu formula, ni formula ketiga. Okey, kita dengar. Dia persamaan. Dia macam kalau belajar math dulu dia sebut linear equation. Okey, tak payah cerita pasal math tu, mengarut dia, buat sakit kepala. Okey, mudah je. Dia penambahan 1 gigi pada sprocket depan bersamaan dengan penurunan pada sprocket belakang sebanyak 2.5 gigi, ataupun kita assume sebagai 3 gigi. Jadinya inilah maksudnya yang dia cakap, yang aku cakap tadi. Bila kita naikkan sprocket depan satu mata, rasionya lebih tinggi daripada kita turun sprocket belakang satu mata. Jadinya apa yang brother ni cakap betul lah. Dia lebih kurang macam 2 gigi ke 3 gigi macam itulah rasionya akan turun. So tambah 1 gigi depan seolah-olah macam turun sprocket belakang 3 gigi. Okey, nampak? Betul lah tu. Itu simple je. So kita ada pilihan, sama ada kita nak adjust sprocket depan ataupun kita nak adjust sprocket belakang. So sebenarnya benda ni memberi option kepada kita. Pernah tak tengok Iklan lagi. Jadi kita payung lagi iklan. Zilong bagi bunga, kena buang Zilong dengan bunga. Apa kita layan iklan ni? Kita layan. rantai. Okey, kita kena potong rantai. Tak payah potong rantai pun tak apa. Kalau dah alang-alang nak bagi top speed sedap sikit, tukar je sprocket depan tambah 1 gigi kan. So rantai tu dia kembali tegang, kembali tertarik ke depan. Nampak tak? So Okey. Bab ni aku rasa macam tak sesuai, sebab rantai motor kita bila dia kendur, dia taklah terlalu kendur. Dia akan kendur sikit. Kalau terlalu kendur pun, nak menyampaikan korang boleh pasang sprocket depan naik semata tu agak susah pada aku. Lagi satu, bila kita naikkan sprocket depan satu mata, ratio turun tu terlalu banyak. Mana tahu motor kita ni cuma top speed hidup, tapi kita tak terlalu mengerang lah senang cerita. Bila kita naikkan sprocket depan satu mata, rasionya turun terlalu banyak. Jadinya kat sini janganlah kau orang fikir macam nak jimat-jimat duit. Pasal sprocket ni memang tak boleh jimat duit. Paling tidak pun korang kena tukar sprocket tu 3 kali lah pada aku nak mendapatkan rasio yang sesuai untuk motor korang. Jadi kita sambung lagi dengar. sebenarnya kalau kita tahu selok-belok motor ni, banyak benda kita boleh untung lah sebenarnya. Kita boleh dapat 2-3 benefit dalam satu
Jadi kita dengar. Orang akan selalu tanya lah. Dia kata macam ni, bang, double R saya top speed dapat 190 bang. Okey, 190. Okey tu pun dah laju. Okey, berat saya 65. So macam mana saya nak set sprocket supaya boleh pergi ke 200? Okey, nampak tak? Kita sebenarnya nak touch up sikit je. Kita nak bagi motor tu daripada asalnya top speed 190 bawa ke 200. 190 kita nak shoot dia supaya sampai boleh cecah angka 200 kmh. So macam mana? Okey, kita tanya dia balik. Okey, semasa kau bawa motor 190 top speed tu, sprocket ratio kau saiz berapa? Depan berapa, belakang berapa? So andai katalah dia kata masih standard lagi bang, 1439. Okey, so mudah je. Apa kata kau turun 2 gigi belakang? Apa jadi? Okey, pendapat dia macam gitu lah. Kalau macam aku, orang tanya aku akan, insya-Allah lah aku akan boleh jawab. Tapi aku akan tanya macam mana tau. Aku akan tanya, okey, masa kau top speed tu, RPM kau berapa? Kalau RPM kau 12 lebih, 13, itu bermakna motor kau masih overram. Tapi gear 6 kau masih mengerang. Dia ada yang motor RPM dah 13 tapi dia punya motor tak overram. Maksudnya setiap motor lain-lain. Tapi aku akan tanya RPM. Aku akan tanya RPM. Itu benda pertama aku akan tanya. Sebab gear 6 ni memang kita kena tengok RPM. Sebab tu untungnya motor-motor yang ada RPM ni kita senang nak baca mesin. Jadinya RPM ni penting lah. Kalau kabel RPM tu putus, korang tukar. Lepas tu try balik. Naik tak top speed? Naik tu confirm naik. Cuma tak tahulah sampai ke tak 200 tu. Ataupun nak jimat, apa kata engkau naikkan gigi sprocket depan, naik jadi 15. Daripada 14 tadi naik 15. Okey, test. Ataupun kalau rasa yakin enjin tu masih kuat lah dengan berat 65 kg tu, masih dia tak terlalu beban sangat. Okey, apa kata depan kau tu, kau naikkan satu gigi sprocket depan, belakang kau turunkan satu gigi. Jadi 1538 ataupun 1537 ke. So nampak tak, bila kita faham permainan ratio tu sebenarnya, macam daripada slide ni saya ada sertakan table kan. So tengok table tu je. Target kita lagi kecil ratio kita tu, lagi top speed tinggi. Mudah je. Kalau ratio tu besar, lagi besar daripada standard kita yang sekarang ni, maknanya lagi pick up top speed tak kuat lah. Maknanya time top speed. Okey, kat sini dia cakap lagi rendah ratio, lagi tinggi top speed. Lagi tinggi ratio, lagi pick up. Dia sebenarnya macam ni. Lagi rendah ratio kita, lagi panjang gear kita. Lagi tinggi ratio kita, lagi pendek gear kita. Jadinya kat sini dia satu benda yang berbeza sebab kekuatan enjin kita tak sama. Ada orang yang turun ratio segitu, gear dia jadi lagi pendek kan. Ada orang yang turun ratio gitu, gear dia jadi lagi makin panjang. Jadinya semakin turun ratio, semakin naik top speed tu agak macam tak sesuai lah dengan fakta yang asal. Okey, jadi kita sambung dengar lagi. Dia meraung, memang meraung. Enjin mengerang lah, orang sebut biasa. Jadi okey, itu je lah saya harap. Sebab benda ni simple je, tak perlulah buat video panjang-panjang sangat. Semoga korang faham lah penerangan saya. Contoh saya Okey, jadinya dia rasanya dia dah sampai situ je kot. Dia terangkan tentang sprocket ni. Dia cakap tak perlu buat video panjang-panjang. Okey, jadinya video penerangan aku pasal sprocket dekat dalam channel aku tu ada dalam 44 minit. Panjang babe. Okey, jadinya itu dia aku punya pendapat akulah tentang Bro Zayas punya pendapat sprocket ni kan. Faktanya ada, tapi tak semuanya sama pendapat dengan akulah.
Bukannya orang cakap aku ni pandai pasal Spoket, tak. Tapi benda tu macam, kalau korang nak lebih faham, korang tengok video aku yang sebelum ni, yang cerita pasal Spoket. Video tu paling banyak orang tengok. Bila paling banyak orang tengok, macam-macam lah komen kat dalam tu kan. Jadinya aku tak sempat nak baca komen. Terlalu banyak komen, dah beratus kat situ. Okay, jadinya itu je lah aku nak reaction Bro Zayas punya pendapatnya kan. Niat aku cuma nak berkongsi pendapat je lah, bukan macam nak menunjukkan diri aku ni hebat. Dan sememangnya aku ni memang tak hebat mana pun. Cuma lagi satu, aku nak minta maaf lah ke korang yang macam ada komen-komen, kadang-kadang aku terlepas pandang. Sebab yelah, aku buat kerja kat rumah ni seorang. Lepas tu kerja banyak, dengan restore, dengan overhaul, dengan potting blok, macam-macam lah kan. Jadinya itu je lah aku nak kongsi lah tentang pendapat aku terhadap Bro Zayas punya cerita tentang Spoket ni. Okay, jadi kita sambung dengar apa kata-kata terakhir dia. Tebuk tadi tu Kawasaki Double R Jadi boleh pakai pada mana-mana motor, tak ada masalah. Sebab Spoket ni semua motor pakai Spoket. Skuter je lah kot macam lain sikit, tapi Spoket juga rasanya. Benda Allah dekat dalam tu, tak tahu orang sebut apa. Okay, kalau macam skuter kan, dia memang tak ada Spoket, tapi nama tu bukan Spoket. Nama tu macam apa nama dia, roller. Roller. Sebab tu roller dekat skuter tu dia berat, dia yang tengah-tengah, dia yang ringan. Jadinya roller tu yang memainkan peranan motor kita untuk pick up ataupun top speed ataupun pertengahan. Jadinya kita sambung. Okey, so semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like dan share untuk Jadi itulah video yang akan datang. pendapat Bro Zayas pasal Spoket. Okey, akhir kata daripada aku minta maaf lah pada Bro Zayas kalau dia ada terasa hati ke apa kan. Aku reaction dia punya video ni. Tapi kita profesional. Benda ni aku sebenarnya dah tua. Dah tak ada masa lah nak bertegang-tegang urat pasal motor, nak bergaduh pasal pendapat. Jadinya niat aku cuma nak berkongsi pendapat. Jadi kalau korang nak lebih faham pasal Spoket, korang tengok video aku yang 44 minit, hampir sejam tu. Kalau korang sanggup nak layan, korang tengoklah video tu. Okey, jadinya Assalamualaikum.